Wanita Hari Ini. Kembali bersama kami di Wanita Hari Ini dan seperti yang telah pun kami war-warkan dari awal tadi, hari ini kita nak membicarakan tentang pembabituan wanita dalam bidang kebajikan. Kalau kita bercakap tentang kebajikan dan juga masyarakat ini sememangnya memainkan peranan penting untuk memastikan kesejahteraan insan-insan di sekeliling kita. Tapi hari ini Hawa, kita nak berbicara tentang bagaimana penglibatan wanita dalam bidang kebajikan dan bagaimana pula dua figura hebat ini menjadi ikon kepada ramai dalam kalangan golongan wanita muda untuk meneruskan aktiviti kebajikan. Begitu kuat topik kita pada hari ini kan mengenai bagaimana wanita ini boleh melibatkan diri dalam kebajikan dan membantu mereka memerlukan dan membuatkan mereka merasa bahagia. Sebelum kita kenalkan tetamu kita pada hari ini, mari kita tengok dulu VT ini. Saksikan. Berpewatakan tegas dan berjiwa besar, Farah Adibah Muhammad Ashraf menjadikan kebajikan sebagai landasan untuk membantu golongan yang memerlukan. Bukan sahaja berpengalaman dalam dunia pengacaraan, dia juga menyertai aktiviti kebajikan yang mewakili Malaysia ke luar negara. Kelebihan bertutur bahasa Arab menjadikan dia mudah berkomunikasi dengan negara luar. Semangat dalam membantu golongan memerlukan yang ada dalam diri Farah Adibah membuatkan anak muda ingin mengikuti jejak langkahnya. Nur Diana Amir Hashim atau dikenali sebagai Diana Amir antara ikon anak muda dalam melakukan aktiviti kebajikan masyarakat. Menggunakan media sosial sebagai platform untuk melakukan pelbagai aktiviti dakwah, dia juga sering melakukan kerja kebajikan di dalam dan luar negara. Aspirasinya dalam membantu mereka yang memerlukan sentiasa menjadi ikutan pelbagai golongan. Kejayaan mereka boleh dibanggakan dan menjadi sumber inspirasi kepada generasi muda hari ini. Itulah hakikatnya. Saya kira mungkin ramai juga dalam kalangan penonton hari ini yang mula terinspirasi dengan apa aktiviti yang telah pun dilakukan oleh dua figura yang sudi bersama dengan kita menjadi tetamu pada hari ini. Inilah dia, kita pun nak tahulah juga bagaimana mereka bermula, apakah orang kata penyuntik semangat mereka yang mungkin dapat kita juga jadikan inspirasi pada hari ini. Kita nak teruskan perbincangan hari ini bersama dengan dua orang tetamu hebat kita di studio. Bertuah dapat bersama dengan ini senior saya. Kita bersama dengan Farah Adibah Muhammad Ashraf. Apa khabar? Alhamdulillah. Sihat ya? Alhamdulillah sihat. Sihat alhamdulillah. Afiat. Alhamdulillah. Okay. Manis kedua-dua istimewa, kedua-dua tetamu istimewa kita pada hari ini. Kita juga ada Diana Amir. Apa khabar? Sihat alhamdulillah Hawa. Terima kasih banyak-banyak sebab bersama wanita ini. Thank you juga. Okey. Kalau kita bercakap tentang pembabitan Diana dan juga Farah Adibah dalam bidang kebajikan ini bukan baru sebulan dua ataupun setahun dua. Malahan Farah dengan Diana sendiri dah pun lebih 10 tahun berkecimpung dalam dunia kebajikan ini secara serius. Mungkin sebelum tu mungkin dah buat tapi tak secara serius ataupun besar-besaran kan. Tapi kalau sebagai permulaan ini sebagai inspirasi kepada penonton, mungkin kita mulakan dengan Farah dulu. Boleh kongsikan bagaimana Farah bermula untuk membuat aktiviti kebajikan ini? Okey, first and foremost, saya percaya didikan ibu bapa. Mak saya jenis yang akan sentiasa, kalau kita dalam kereta sekecil-kecil, kalau nampak ada homeless, orang yang susah, dia akan beli makanan dan ajak kita pergi bagi makanan. And then kalau jumpa ada macam kadang-kadang pakcik ke yang tersesat, ada yang dementia ke, dia akan berhenti walaupun hujan lebat, kereta akan rosak dan basah, dia akan ambil pakcik tu, dia akan bantu. So, saya rasa pendedahan ibu bapa lah sangat-sangat penting. Yang keduanya, masa saya wartawan pada tahun, masa tu 2008-2009, masa tu tengah berlakunya konflik Gaza yang teruk. So saya melihat konflik pada ketika itu daripada kacamata seorang wartawan, seorang graduan undang-undang, pengamal undang-undang juga, dan sebagai seorang manusia, I couldn't absorb apa yang berlaku, tak rasa tak boleh nak digest. Jadi masa tu saya betul-betul berdoa, ya Allah, apa yang aku boleh buat? Aku tak boleh buat, aku tak tahu apa nak buat. Dan bila kita berdoa dan banyak, insya-Allah Allah akan bagi cara untuk kita buat sesuatu. So dia kena ada niat dan dia kena ada doa dan kita kena ada usaha. InsyaAllah boleh buat. InsyaAllah. Itu dia Farah sendiri berdasarkan pengalaman sebagai seorang wartawan. Dari situlah kita dapat lihat dengan lebih dekat bagaimana orang yang susah kan. Dan kalau perasaan bila kita dah bantu seseorang itu mesti ada rasa kepuasan kan. Dan Diana sendiri bila mulanya buat kebajikan ni, apa perasaannya
dan untuk terus buat dan buat lagi. Okay, Allahumma salli ala Muhammad wa ala ali Muhammad. Alhamdulillah. Perasaan ni Kak Farah sebenarnya antara inspirasi saya dalam dunia kebajikan ni Kak Farah sendiri. Sebenarnya seriously. Because masa awal-awal saya mula berhijrah dulu, saya pernah ada satu time tu, tak tahulah Kak Farah ingat sebab banyak sangat buat kebajikan kan. Saya tak tahu Kak Farah ingat ke tak. Tapi masa tu saya sangat teringin nak pergi Gaza, Palestin. Dan waktu tu ada kawan-kawan sahabat-sahabat saya, Heliza, Zoe, semua tu pergi beramai-ramai masa tu. Tapi Salimah kan, tapi masa tu saya tak dapat pergi. Dan lepas tu Kak Farah dan juga masa tu Kak Awin tawarkan untuk sponsor saya pergi ke sana. Tapi masa tu ada kekangan kerja pula, Masya Allah. Dan nama tak ada rezeki kan. So saya tak dapat nak pergi. Itu pun sebenarnya kebajikan juga. Kalau kita tak dapat pergi, kita bantu orang lain untuk pergi. So Masya Allah. Dan Tak ingat. Masih tak ingat. Sebab saya masa tu nak pergi tapi tak ada rezeki. Tapi Alhamdulillah lepas tu saya dapat pergi juga bersama dengan Aman Palestin juga masa tu untuk pergi ke Gaza untuk melihat sendiri dan belajar tentang situasi di sana, belajar tentang apa tu keadaan mereka. Dan sebenarnya kalau katakan apakah perasaan kita apabila kita membantu orang lain, sebenarnya kita membantu diri kita sendiri juga. Kita banyak refleksi diri bila kita pergi ke tempat-tempat orang-orang susah ni, kita menyantuni orang-orang yang kurang kemampuan ni, kita akan insya-Allah sangat bersyukur dengan sedikit yang kita ada sebab mereka nak sedikit yang kita ada sebenarnya. Bahagia itu kadang-kadang contohnya kalau saya pergi ke Bosnia, diorang ialah selepas perang itu ibu ayah mereka dibunuh. So kita ibu ayah kita yang ada di rumah ni kadang-kadang kita kurang untuk lahirkan rasa syukurnya ada ibu dan ayah di rumah. Tapi bila kita menyantuni mereka baru kita tahu ya Allah adik-beradik yang kita ada, semua yang kita ada sedikit-sedikit nikmat ni sebenarnya kita kena sangat bersyukur sebab ada orang lain yang macam berendam air mata kerana rindukan perkara-perkara itu. Jadi memang banyak bersyukurlah bila kita menyantuni orang-orang lain yang susah lah sebenarnya. Kalau kita dengarkan apa yang Farah cakap tadi, inspirasi ataupun bagaimana bermula melalui didikan ibu sebagai seorang pengamal undang-undang dan dari kacamata seorang manusia sendiri. Begitu juga dengan Diana yang terinspirasi daripada Farah Diba, Awin dan juga rakan-rakan yang lain dan terasa ingin terus menyantuni insan lain. Tapi hakikatnya ini yang penonton-penonton lihat di media sosial ataupun kaca TV. Bolehlah dia ni artis, dia selebriti, mudah untuk melakukan aktiviti kebajikan dan sebagainya. Ini yang perlu kita beritahu. Di sebalik apa yang dikongsikan di laman sesawang Instagram ataupun di kaca TV, pasti ada cabaran-cabaran yang terpaksa dilalui. Masya Allah. Sebagai permulaan anda berdua, masa mula-mula ketika itu bagaimana sukarnya nak bermula, nak memastikan ataupun nak dapat dana tu hakikatnya bukan mudah. Walaupun RM1 kita nak minta duit orang kan. Mungkin boleh kongsikan pengalaman anda berdua. Permulaan, kesukaran bermula tu. InsyaAllah. Mungkin saya boleh ceritalah tentang masa tu saya baru je sebenarnya melahirkan anak saya yang pertama dan saya terpaksa berpisah dengan anak saya masa tu untuk pergi kempen untuk membina masjid di Seville. Dan saya terpaksa meninggalkan anak saya yang pertama masa tu dia masih menyusu badan lagi. Saya ingat dan, tu. Masya Allah, masa meninggalkan tu rasa ialah kita ibu, sepatutnya kita kalau boleh anak tu kita sentiasa bersama dengan dia, tapi kita tinggalkan anak ni sebab suami saya kata tak apa, kita jaga hak Allah, Allah jaga hak kita. Allah akan jaga family awak kat sini. Anak kita, yelah bila kadang-kadang orang kata kalau kita tinggalkan anak kita, nanti anak kita tu akan macam kemurungan sampai meninggal lah. Allah. Benda-benda macam tu yang menakutkan kita untuk pergi. Tapi kita macam, no. Benda ni, dan kemudian masa tu pun saya pregnant juga. So macam kandungan yang kita bawa tu untuk kita buat misi kemanusiaan ni sebenarnya bahaya untuk dia sebab kita terlampau aktif. Tapi benda yang sama juga, suami saya cakap kalau kita percaya sebenarnya, kalau anak itu ialah rezeki kita, pergi je. InsyaAllah Allah akan jaga. Sebab kita menjalankan kerja-kerja kebajikan insya-Allah kan. So apa yang rezeki kita pasti akan jadi milik kita. So dan juga sebenarnya untuk mengutip dana contohnya, kita kena tebalkan muka. Kita kena benda-benda sebab saya ni sebenarnya sejenis introvert tau. Jenis Itu yang projek macam pertama kan ketika itu bersama Farah Fauzana. Itu bukan projek pertama lah, tapi projek pertama yang saya terpaksa berpisah dengan keluarga. Selalunya macam di dalam negara saja. So benda tu macam masih boleh pergi lagi dan tak terasa sangat cabarannya lah. Tapi masa tu sebab anak saya masih kecil lagi kan, saya terpaksa berpisah. Dan kemudian nak mengutip dana sendiri tu pun sebenarnya sebab kita ada target, dan target tu bukan kecil-kecil sebab ramai orang yang kita nak bantu ni. Dan nak menyuarakan kepada orang ramai untuk memahami tu sebenarnya pun bukan saja masa lah, tapi keluarga sendiri pun kena banyak faham yang sebenarnya untuk mengutip dana ni walaupun nampak macam senang je berbual dekat Instagram dan semua, tapi sebenarnya benda tu semua memakan masa dan memang sangat memerlukan bantuan orang awam di luar sana untuk memberikan feedback supaya kerja ni tak akan jadi, bantuan ni tak akan sampai, duit tu tak akan terkumpul kalau orang di luar sana hanya memandang sebelah mata sahaja. So kita kena keep on
berusaha insya-Allah kalau ada rezeki untuk membantu mereka tu memang alhamdulillah lah. Dan kalau dengar daripada Diana sendiri kan, pengalaman ataupun cabaran tu bukan mudah sebab ada kerjaya sendiri dan nak buat amal kebajikan dan dalam masa yang sama ada keluarga juga untuk dijaga. Dan kalau Farah sendiri ada anak dan juga suami kan, pernah ke ada rasa untuk putus asa tapi apa yang buatkan Farah untuk teruskan juga? Sebenarnya dalam different fasa-fasa berbeza dalam hidup kita ada different challenges kan. Yang paling penting ialah kita kena cari solusi kepada challenges tersebut. Macam masa anak sulung saya kecil, kat mana saya bagi ceramah, saya akan bawa dia sekali. Kadang-kadang dia naik atas pentas. Masa tu tak ada bibit, tak ada siapa. Dia pun pegang mikrofon. Bagi saya, dia akan dapat awareness yang lebih awal. Saya pergi ke Gaza pada ketika itu, masa tu Muhammad 2 tahun setengah. Saya bawa dia sekali pergi ke Gaza. Orang tanya, tak takut anak mati ke? So, itulah satu... Orang nampak macam seronok kan, tapi sebenarnya it's a challenge. Kalau orang yang ada anak kecil, dia akan faham lah. Very challenging to manage. A small kid, lepas tu pada waktu yang sama travel. And then pada waktu yang sama, bila dah besar, dah pergi sekolah, kita tak mobile macam dulu. Kita nak pastikan anak kita di sekolah. Kita pun ada tanggungjawab sebagai seorang ibu. Priority kita family. Sebenarnya, kalau penonton kat rumah, wanita-wanita di rumah yang ada rasa macam, saya nak buat sesuatu lah, saya nak bantu. Boleh. Sebenarnya, geng-geng mak-mak sekolah pun, kita banyak buat projek tau. Kita buat pocket project. Macam contohnya, kita ada grup humanitarian untuk satu sekolah ni lah. Kita buat grup kita sendiri. So kadang-kadang kita buat projek membantu rumah anak yatim, rumah refugee. Lepas tu kita ada yang kita buat anak angkat untuk satu sekolah. So kita ada identify anak yatim yang mana-mana. So kita boleh buat online. Kita bayar pun bayar melalui online kan. So kita boleh buat macam-macam cara. Dan insya-Allah yang saya percaya macam saya ni, kadang-kadang kita ada bisnes, kita ada anak. Setiap kali kita beri hadis Rasulullah, bila kita sentiasa membantu saudara kita selagi itu, Allah akan bantu kita. Actually bila kita tolong orang, kita tolong diri kita sendiri. Saya nak ambil exam, now I'm taking masters. Nak ambil exam, okay, aku kena derma kat mana-mana sikit. Betul. Just to make sure that Allah is with me. Pemudahkan cara lain pula. Sebenarnya setiap kali kita bantu orang, kita bantu bukan sahaja dari segi monetary tau. Daripada akhlak anak kita, relationship kita dengan husband, kerjaya kita, our life in general. Sebenarnya kita berpegang pada benda itu, insya-Allah semuanya akan kita rasa worth it. InsyaAllah. Saya mengambil kata kunci daripada Diana dan juga Farah. Bila kita bantu orang, sebenarnya kita membantu diri kita sendiri untuk melihat betapa kecilnya diri kita, betapa kita harus bersyukur dengan apa yang kita ada. Kalau cakap tentang penyuntik semangat pula, kedua-dua Diana dan juga Farah ni mempunyai keluarga. Ada suami, ada anak. Kalau jalan ini, orang kata kaki ni kena sepasang. Kalau slipper kita putus, nak jalan pun susah. Tapi apabila dibantu dengan suami ini, mungkin dengan sokongan suami, dengan mungkin ada lagi penyuntik-penyuntik semangat yang lain, ini juga yang membuatkan anda berdua tak toleh ke belakang, terus berjalan ke hadapan dah 10 tahun dalam bidang kebajikan. Saya suami. Saya Nana pun suami. Sebab kita dah wife, yang paling penting ialah support husband. Husband saya sangat supportive daripada dulu sampailah sekarang. Whatever makes you happy, sayang, you do it. So Alhamdulillah. Yang tu sangat-sangat penting. Kadang-kadang masa saya nak pergi Gaza tu, ada juga waktu yang mak saya sangat risau. Lagi-lagi sebab saya ada anak kecil kan. So husband saya memainkan peranan yang sangat besar untuk menenangkan ibu saya sendiri. So Alhamdulillah, it takes a team lah to make things happen. Dan seorang wanita tu memang ada perlukan teamwork dengan husband. Restu suami itu sangat penting. InsyaAllah. Macam Diana, sama jugalah sebab kita sekarang ni bersama dengan suami. So apa-apa pun kita kena minta izin suami kita. Dan dia sangat-sangat memberikan macam sokongan untuk kita pergi lebih lagi. Kata apa sahaja yang bagi manfaat kat orang buat. Sebab sebaik-baik manusia ialah manusia memberikan manfaat kepada orang lain. So as long as memberi manfaat, dia memang sangat-sangat sokong. Dan dia yang sebenarnya penguat saya lah. Dan sebenarnya ayah saya sendiri pun, sebab ayah saya pun sendiri, kita nampak dia banyak buat kebajikan. Dia sendiri pun membina rumah tahfiz di Kemboja. So bila kita tengok ayah kita pun walaupun dalam usia macam tu, dia masih lagi mencari amal-amal kebajikan apa yang dia boleh bawa nanti untuk dihadapkan di hadapan Allah SWT. So kita sendiri pun rasa macam kita ni muda lagi, banyak lagi yang kita boleh buat sebenarnya. So kita berlumba-lumba dalam nak membuat kebaikan. Kita kena jealous tahu dengan orang lain yang buat kebaikan. Kenapa dia boleh buat ni? Sepatutnya kita kena start juga supaya kita dapat pahala yang berpanjangan tu kita punya macam tu. Kita pun nak pahala tu. Cemburu yang sihat. Yes, cemburu yang sihat betul. Cemburu macam tu tak apa. So bila
bila orang lain buat kebajikan, kita pun nak, kita pun boleh, kita pun mampu. Orang tu lagi lah ada banyak cabaran dia. Kenapa kita pun tak sama level ataupun lebih lagi daripada orang dalam membuat kebajikan, insyaAllah. Memang kedua-dua ini layaklah kita panggil ikon dalam dunia kebajikan. Dan kalau berdasarkan apa yang Farah dan Diana kongsikan, ibu bapa kedua-duanya sendiri yang memberi inspirasi untuk membuat amal-amal jariah. Dan kalau tengok, kalau Diana pun ke Usrah bawa anaknya Khadijah dan Muhammad pun kita tengok cukup bijak dan banyak ilmu pengetahuan dalam mengenai refugee dan sebagainya. Dan mungkin Farah boleh kongsikan betapa pentingnya sebagai seorang ibu untuk didik anak kita supaya suatu hari nanti mereka pun terlibat dalam dunia kebajikan ni. Okey, apa yang saya boleh katakan bukan berkenaan diri saya, tapi yang saya observe bila saya jumpa anak-anak muda. Saya pernah jumpa budak-budak yang mak rempit macam tu, tapi bila mereka mula terlibat dalam kerja-kerja kemanusiaan, after 2-3 years, kita akan tengok mereka berubah jadi manusia lain. Complete change. Jadi itu yang memberikan saya semangat yang anak-anak saya ni saya nak dedahkan pada kecil lagi. Sebab anak-anak yang selalu berfikir tentang orang lain, mereka akan jadi bukan saja orang yang baik untuk orang lain. Dia akan menjadi anak yang lebih baik untuk kita sebagai ibu bapa. Sebab dia sentiasa fikir, apa yang aku boleh contribute? Apa yang orang tu rasa? Apa yang orang tu tengah lalui? Dia kurang berfikir tentang aku punya hak, kan? So itu yang sangat-sangat penting yang saya lihat bila saya bekerja dengan anak-anak muda di sekeliling saya yang sangat-sangat terlibat dengan kerja kemasyarakatan. Untuk berkongsi apa yang kita ada ni ada juga hak orang lain. Dan kita bercakap tentang konsep kita juga, anak kita adalah cerminan kepada diri kita sendiri. Baik kita acukan, baik jugalah insya-Allah anak-anak itu tu nanti. Tapi kita bercakap tentang kebajikan ini. Mungkin ramai juga dalam kalangan penonton kita rasa macam nak buat kebajikan tapi pendapatan saya cukup-cukup je tiap bulan. Dan kadang-kadang kita ni seringkali dimomokkan dengan bahawa kalau aktiviti kebajikan tu mesti mengendurkan duit. Namun hakikatnya mungkin Diana boleh kongsikan ada banyak lagi aktiviti-aktiviti kebajikan yang boleh turut dilakukan kalau kita tak mampu nak beri dari sudut kewangan, dari sudut-sudut lain juga boleh dikongsikan. Betul. Sebenarnya tak semestinya dari skala yang besar saja. Dari skala yang kecil pun mengikut kemampuan kita. Contohnya diri kita ini, badan kita ini boleh digunakan untuk ke jalan kebaikan, membantu orang-orang yang susah, pergi tempat-tempat yang susah ni, bantu mereka. Contohnya kan contoh di Pantai Timur itu kan ada macam banjir selalunya. So kita pergi untuk membantu membersihkan sekolah-sekolah. Itu pun kebajikan juga. Tak semestinya kalau kita ada duit baru kita boleh beri. Dan sebenarnya kalau kita tengah susah lagilah perlu untuk kita membantu orang lain. Sebab ada satu ayat ini, la in syakartum la azidannakum wa la in kafartum inna azabi lasyadid. Yang bermaksud kalau kita bersyukur Allah akan beri kita lebih lagi. Dan kalau kita kufur sesungguhnya azab Allah itu sangat dahsyat. So kalau kita faham ayat tu, kita kena tunjukkan rasa syukur kita dengan kita bagi apa yang kita mampu, bukan saja dari segi duit. Kalau tak mampu lagilah tolonglah berilah kepada orang yang memerlukan, supaya kalau boleh lepas subuh kita bangun-bangun pagi tu terus niatkan. Aku contohnya exam kan Kak Farah, contoh Kak Farah. Bangun-bangun pagi subuh tu kita sedekahkan kat mana-mana supaya ya Allah kita tawassullah dengan kebaikan kita ni supaya akan dipermudahkan kita punya urusan peperiksaan itu nanti. Macam tu contohnya. Ataupun boleh juga kalau kita gunakanlah apa sahaja, contohnya macam saya alhamdulillah ada anak saya sendiri pun sebenarnya akan saya bawa juga supaya kalau pergi ke majlis-majlis ni kan saya akan bawa juga, sebab contohnya daripada saya pregnant lagi, walaupun dia masih dalam perut dia tak nampak pun, tapi selepas saya melahirkan tu nampak kesannya tahu, sebab saya pergi berjumpa dengan contohnya saya pergi berjumpa dengan ulama-ulama, mereka akan mendoakan anak-anak. Kita pergi ke tempat kebaikan ni, orang yang susah itu doa-doanya pun, orang-orang yang disakiti ni pun doanya pun makbul juga. So bila kita bawa diri kita dan juga bawa anak-anak, insya-Allah kalau ada anak ataupun kawan-kawan kita pergi kepada mereka dan minta mereka doakan kita pun sebenarnya pun masya-Allah kebaikan kepada kita juga. So ada banyak cara sebenarnya untuk kita membuat kebaikan, bukan saja daripada segi duit, dan banyak juga yang akan kita dapat. So jangan pernah buat alasan tapi itu yang akan menjadi masalah, penyakit lah kepada orang yang nak buat kebaikan. Betul, tahan. Tapi kan pada nak sambung, silakan. Contohkan sebab ada juga kawan-kawan kat IG tanya macam mana saya nak buat sebab saya pun tak ada duit kan. Salah satunya cuba tengok kat sekitar kawasan rumah kita. Mungkin kita ni sudah rumah sebagai contohnya tak ada punca kewangan. Lepas tu kita tengok mungkin ada tapi kita selesa. Husband kita okey. So jadi kita tengok mungkin ada jiran tetangga kita yang anak-anak dia perlu tuition. So kita boleh tolong bagi tuition dan masya-Allah you bagi ilmu pada orang tu, dan kalau ilmu bermanfaat kita mati pun ilmu tu diamalkan, dia akan berterusan. Satu lagi tengok mungkin ada orang tua yang tinggal seorang-seorang yang mungkin tak ada orang nak tolong dia masak dan minum. Mungkin kita makan bila kita masak dinner ataupun masak lebih sikit bagi kat aunty sebelah rumah sebagai contohnya. Ataupun ada yang mak ayah pergi kerja, ada budak tu dia terpaksa survive umur
9 tahun duduk rumah seorang-seorang dengan adik umur 5 tahun. Ada macam tu. So kita bantu mereka. So ada banyak cara. Kadang-kadang grup WhatsApp setaman tu pun kita boleh buat pocket project. Macam contohnya kita identify keluarga yang dalam keadaan susah. Jom kita share setiap orang RM10. Setiap bulan kita bagi ke orang tu. So dapatlah RM100. Family tu kita satu geng ni tolong setiap bulan RM100. Contoh. Pasti membuka Macam-macam mata cara. semua penonton. Kolektif kan? Pada hari ini Bila kan ramai-ramai dia jadi banyak. Yes. Betul. Dia bukan bermakna macam saya suka apa yang Diana katakan tadi, bukan bermakna kita kena terus bermula dengan skala yang besar. Kita pun dalam kehidupan kita ni, graf kehidupan kita ni berbeza-beza. Kita mungkin bermula kecil, kemudian kita boleh menjadi besar. Diana dan Jen Farah pun melalui pengalaman yang sama kan. Jadi ini juga mungkin inspirasi untuk terus anda penonton-penonton boleh lakukan bermula dari kecil, boleh juga lakukan pelbagai aktiviti kebajikan ini bukan sahaja melibatkan kewangan, tapi dengan memberi ilmu, dengan membuat kebaikan, dengan membantu membersihkan rumah dan sebagainya. Macam-macam kamu boleh lakukan. Betul, macam Fiza cakapkan tadi, ada juga orang yang nak mula buat tapi rasa tak ada duit. Tunggulah ada duit banyak nanti. Padahal ada macam-macam cara lagi untuk kita membantu mereka yang memerlukan. Dan mungkin Farah boleh kongsikan apa sebenarnya hikmah atas segala yang telah Kak Farah lakukan selama lebih 10 tahun ni. Okey, saya rasa kalau mengharap kat diri saya sendiri, I will not be successful ataupun kita tak boleh nak mengharapkan diri kita lah. We are always at flaw kan. Kita banyak sangat kelemahan. Hanya Allah sahaja. Saya kat tempat kerja saya, office saya ada satu kata-kata yang saya sentiasa tengok benda tu, iaitu selagi mana seorang mukmin itu menjaga mukmin yang lain, selagi itu Allah akan protect dia. So I memang hang on to that. Selagi mana kita tolong orang, selagi itu Allah akan tolong dan bersama dengan kita. Dan itu yang saya nampak hasilnya dalam kehidupan kita, anak-anak kita, dalam challenges yang kita hadapi now. Kita berada dalam satu situasi dunia yang kalau bulan Julai tahun lepas ataupun Ogos tahun lepas kita tak sangka dunia akan ada kat sini. Kita berada di satu tempat yang sangat mencabar dengan ekonomi isu, dengan health issues, macam-macam isu kan. Jadi dengan siapa lagi kita nak buat deal? Buat deal dengan Allah sahaja. Sebab confirm Allah punya kata-kata takkan Allah dusta. Manusia ni kadang-kadang bukan sebab dia nak dusta. Tapi kadang-kadang mungkin dia tak mampu untuk fulfill dia punya promise. Dengan Allah kita buat janji, insya-Allah Allah will fulfill his promise. Just hang on to that. Dan moga Allah terima amalan kita. Yang tu paling penting. Betul. Kata-kata yang sangat saya kira menusuk jiwa. Ada banyak pengisiannya di situ. Jadi di penghujung perbincangan kita ini, bagaimana Diana mungkin boleh kongsikan kepada penonton untuk terus terinspirasi daripada aktiviti yang dilakukan oleh Diana dan juga Farah serta sahabat-sahabat lain untuk terus berbuat kebajikan bagi membantu insan-insan di sekeliling kita. Okay, insyaAllah. Sebenarnya mungkin sedikitlah yang saya belajar daripada aktiviti-aktiviti kemanusiaan ini. Kita kena sentiasa perbaiki niat kita dalam apa yang kita buat. Kita bukan nak berbuat kebaikan tu supaya orang memuji kita, supaya orang cakap Alhamdulillah, terima kasih banyak ya Allah. Daripada Allah macam puji lagi. Itu bahaya untuk kita sebab itu sebenarnya akan mendatangkan kerosakan, ujub, riak diri sendiri. Ya Allah, aku ni baiknya kan. Ya Allah tak. Tapi sebenarnya kita kena perbetulkan niat kita supaya betul-betul ya Allah tolonglah betulkan hati ini. Semua yang aku lakukan ini kerana aku nak redha-Mu ya Allah. Supaya Engkau sayang kepada aku, supaya nanti di akhirat kelak Kau bantu aku, Kau bantu keluarga aku, masukkan kami semua beramai-ramai. Itu sebenarnya niat kita buat kebaikan ke, kita jaga family kita ke, kita belajar ke, semuanya niat ke hanya kerana Allah. Supaya kita diselamatkan daripada api neraka jahanam kelak. Because we know sebenarnya tadi saya baru baca dekat Just punya grup kan, satu support group untuk artis wanita. Nilofa ada hantar dan saya baru baca tadi, maksudnya sebenarnya bila kita dekat akhirat kelak, satu deep kita masuk ke dalam syurga itu akan melupakan segala kesengsaraan kita di dunia. Lupa terus apa benda yang susah-susah kat dunia, lupa. Masuk syurga sekejap je. Tapi masuk neraka sekejap je akan melupakan segala kehebatan, kebahagiaan kita yang kita pernah rasa kat dunia. So nanti dekat akhirat kita naik mana satu? Kita pasti nak yang syurga itu. So untuk mendapatkan syurga itu dah banyak kali dah Allah pesan dalam Al-Quran, maksudnya kita kena buat kebaikan. Jadi manusia yang paling bermanfaat supaya nanti itu ialah sebaik-baik manusia. Kita jadi apa sahaja yang Allah perintahkan kepada kita, kita buat dan insya-Allah lah kita akan dapat kebaikan juga. Insya-Allah. Saya kira rumusan yang cukup lengkap melengkapkan topik perbincangan kita pada hari ini. Kalau niat kita semuanya kerana Allah, insya-Allah semuanya akan dipermudahkan. Banyak-banyak terima kasih kita ucapkan kepada Farah Diba dan juga Diana Amir kerana meluangkan masa dan memberi inspirasi kepada semua penonton pada hari ini. Dan harapnya semuanya memberi manfaat kepada kita semua, insya-Allah. Kita nak berehat seketika. Kembali selepas ini di Wanita Hari Ini. Wanita Hari Ini.